Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim section 5 Wangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang ke-9, menfokuskan kepada isu-isu berkaitan tentang zikir dan juga bacaan-bacaan. Di muka surat 203, yang pertama isu zikir secara berjamaah, zikir beramai-ramai sebagaimana yang biasa kita lakukan di surau kita lepas daripada salat fardu. Imam berzikir dan kita berzikir beramai-ramai bersama dengan imam. Ini kita sebut zikir berjemaah. Kalau solat berjemaah tidak ada isu, semua orang faham bahawa itu satu tuntutan dalam agama. Itu adalah kelebihan. Solat berjemaah melebihi solat seorang diri dalam satu riwayat dengan 27 kali ganda. Senang faham. Kalau kita buat satu kerja seorang-seorang dapat RM1,000, buat kerja ramai-ramai dapat dibayar RM27,000. Jelas kita nak yang lebih banyak. Tetapi zikir berjemaah ini ada orang mempertikaikan. Dia kata dia ini adalah bid'ah. Ini kita tak boleh buat. Kalau nak zikir boleh, lepas sembahyang zikir seorang-seorang, jangan zikir ramai-ramai. Maka itulah Ustaz Mahathir masukkan ke dalam buku ini. Moga-moga dapat kekeliruan-kekeliruan itu dapat dileraikan. Soalan: apa hukum berzikir secara berjamaah? Dan yang kedua, apa hukum berzikir dengan menguatkan suara? Kata kita panggil zikir nyaring. Dalam bahasa Arab disebut zikir jahar. Ada zikir jahar, nyaring. Ada zikir sir, perlahan. Jadi yang zikir jahar ini pun ada juga yang mempertikaikan. Dia kata jangan zikir nyaring ni, tak boleh. Kalau nak zikir pelan-pelan saja. Baik. Jawapan: berzikir secara berjemaah, demikian juga zikir secara nyaring, itu adalah sunat. Hukumnya sunat, maknanya dapat pahala. Kalau kita tak buat pun, tak berzikir, taklah berdosa. Tapi kalau kita berzikir beramai-ramai dan menyaringkan suara, itu dapat pahala. Mana dalil? Dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran umum, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha.
sabarlah diri kamu itu bersama dengan mereka ramai, ya, yang menyeru akan Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mana mereka itu mengharapkan wajahnya, wajah Allah, yakni keredaannya, bukan anggota badan, ya. Bukan yang dimaksudkan wajah ini muka dengan maksud anggota badan, bukan. Maksudnya orang ini menyeru berzikir kepada Allah beramai-ramai, tujuannya adalah untuk mendapat ridha Allah. Bahkan kebanyakan perintah untuk berzikir atau pujian tentang amalan zikir ini disebut secara jamaah. Wazkurullaha zikran katsira. Wazkuru, ada waw, waw itu dia panggil wawul jamaah. Wazkur pun ada juga, wazkurisma rabbika. Dan sebut, kalau wazkur seorang, apa tu mufrad, fi'il amar, perbuatan suruh, berzikirlah kamu satu orang, tapi banyak yang wazkuru, dan hendaklah kamu, yakni ramai, berzikir akan Allah Ta'ala. Az-zakirina Allah waz-zakirat, disebut lelaki-lelaki ramai yang ingat, yang berzikir kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan ramai. Jadi berzikir ini secara kesimpulannya, seorang-seorang boleh, ramai-ramai juga tidak dilarang. Bahkan zikir ramai-ramai ini ada kalanya lebih berkesan kepada hati seseorang berbanding kalau dia zikir seorang-seorang, ya. Tengok orang lah, ada orang zikir seorang-seorang dia lebih khusyuk, ada orang zikir seorang-seorang dia mengantuk, dia malas, dia penat. Tapi bila ramai, dia jadi ada tenaga, ada semangat. Tapi kalau ikut zahir ayat Quran dan hadis, kedua-duanya disuruh. Zikir seorang-seorang juga disuruh, zikir beramai-ramai juga disuruh. Disokong lagi dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Jarir, daripada Al-A'mash, daripada Abu Saleh, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, baik, Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sekumpulan malaikat, yatufuna fit turuqi, malaikat yang ramai, ya. Yatufuna ni menunjukkan ramai. Jadi senang, ya, bahasa Arab kalau kita faham, kita tengok ada di sini waw nun menunjukkan ramai. Kalau yatufu seorang, fit turuqi di jalan-jalan, malaikat ini berpusing di jalan-jalanan. Kalau manusia ni macam-macam yang pusing kat jalan ni, yang baik pun ada, polis buat rondaan, pusing sana pusing sini. Orang jahat pun ada, pusing sana pusing sini. Allah Ta'ala punya malaikat yang berpusing di jalan-jalan. Apa tujuan? Yaltamisuna ahla zikri, malaikat ini mencari-cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman, apabila para malaikat berjumpa dengan satu kaum, makna ramai, yazkurunallaha, menunjukkan ramai lagi, ada waw nun di situ. Satu kaum, satu kumpulan yang mereka itu berzikir akan Allah Ta'ala. Bila jumpa saja kumpulan macam ini, ya, misalnya di surau kita ada buat majlis zikir, malaikat jumpa, tanadau hallimu ila hajatikum, lalu para malaikat itu berseru, datanglah kamu kepada hajat-hajat kamu. Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu perawi hadis Sayyidina Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, maka para malaikat itu melingkungi majlis zikir itu dengan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan ridha, ya, ila sama'id dunya, sehingga sampai ke langit dunia. Jadi jangan dibuat main pula. Ada orang suka istihza dengan perkara-perkara ghaib, dia rasa perkara itu lucu. Jadi ada orang bila disebut pada malaikat meletakkan sayap dalam majlis ilmu, tanda redha, dia kata, dia macam kata, kalau macam tu saya tikam sayap malaikat. Ini bahaya, ya, bermain-main dengan perkara yang ghaib, ya. Boleh bawa kepada murtad, ya, kalau bermain-main dengan agama. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum, lalu Tuhan mereka, Tuhan pada malaikat, bertanya kepada malaikat. Oh, Tuhan pun tak tahu, Tuhan pun kena tanya dulu baru tahu.
Lalu dijelaskan wa huwa a'lamu minhum. Kok ada orang yang confuse, kenapa Tuhan kena tanya? Padahal dia, yakni Allah, lebih tahu lagi pada malaikat. Bukan Allah tanya kerana Allah tak tahu, tapi Allah tanya untuk menzahirkan sesuatu daripada jawapan malaikat. Kerana sesuatu ilmu itu boleh terhasil dengan soal jawab. Bahkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda kiamat, itu umat dapat ilmu daripada sesi soal jawab. Antara Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril bertanya soalan, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ilmu juga boleh dapat dalam bentuk soal jawab. Kitab ini pun disusun oleh Ustaz Mahathir dalam bentuk soal jawab. Baik. Jadi Allah lebih tahu, tapi Allah nak menzahirkan ma yaqulu ibadi. Apa yang dikatakan dalam majlis zikir itu, hamba-hamba aku cakap apa? Qala taqulu. Lalu perawi hadis mengatakan pada malaikat menjawab, yusabbihunaka. Dalam majlis zikir itu mereka bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir, ya? Allahu akbar. Wa yahmadunaka, dan mereka bertahmid, alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mereka memuliakan kamu, ila akhiril hadis, sehingga habis hadis ini, yang mana menunjukkan kemuliaan majlis zikir, sehingga para malaikat menceritakan bahawa ada satu orang lelaki, dia hanya lalu kat majlis zikir, dia bukan ahli zikir pun, bahkan dia ni orang yang banyak buat dosa, tapi bila dia berlalu majlis zikir, duduklah sekali. Jadi yang ini pun takkan diampunkan dosa, sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada malaikat, aku ampunkan dosa ahli zikir. Jadi malaikat tertanya-tanya, ini ada satu orang banyak dosa, dia bukan datang nak berzikir, dia hanya lalu tapi dia duduk sekali. Lalu Allah Ta'ala memberitahu, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ahli zikir ini adalah satu golongan yang duduk dengan mereka pun tak akan jadi celaka. Duduk saja sudah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati-hati, ya, jangan kita pula jadi anti kepada majlis zikir. Zaman kita ada orang anti majlis zikir. Kenapa? Dia anggap bid'ah. Majlis zikir ni bid'ah. Bila masa bid'ah? Dalam ayat Quran disuruh Nabi SAW bersabar dengan orang yang berzikir. Dalam hadis Nabi SAW memberitahu malaikat cari majlis zikir untuk duduk bersekali dalam majlis zikir tersebut. Keterangan perkataan yang digunakan dalam hadis, iaitu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, itu dalam bentuk jamaah, jamak, yakni ramai. Hadis ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis zikir, kelebihan orang yang berzikir dan mengadakan zikir secara berjamaah. Fadilat yang ada pada majlis-majlis seperti ini akan turut diberikan kepada orang yang ada bersama mereka, walaupun tidak berzikir, jika niatnya baik. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala membuat satu bab khusus bertajuk bab keutamaan halaqah zikir. Halaqah bahasa Arab, pluralnya adalah hilakun. Satu halaqah. Apa makna halaqah? Bulatan. Biasa orang berzikir, dia duduk dalam satu bulatan. Di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, maknanya taman orang-orang yang soleh. Dan Imam Nawawi meletakkan hadis tadi yang kita baca tadi, yang malaikat cari majlis zikir, kemudian jumpa, duduk sekali, berlaku soal jawab antara Allah dan malaikat. Imam Nawawi letakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama, menceritakan keutamaan duduk berkumpul dalam satu bulatan. Tujuannya apa? Untuk berzikir. Jadi zikir jamaah jelas disokong dalil oleh Quran hadis. Cuma ada lagi yang pertikaikan, kata dia berzikir dengan suara yang satu. Dia kata kalau zikir berjamaah tak apa, tapi tak perlulah masing-masing ikut rentak yang sama. Subhanallah, 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 ya. Jadi seumpama ini tidak ada dalil. Sebab bila Allah Ta'ala perintahkan suruh berzikir, perintah itu umum. Makna zikir seorang-seorang zikir, zikir ramai-ramai juga zikir. Zikir secara nyaring zikir, zikir secara perlahan juga zikir. Zikir dengan suara yang berbeza-beza zikir, zikir dengan suara yang satu juga zikir. Bahkan biasanya zikir dengan suara yang serentak ini, dia lebih membantu kepada kita menghayati, khusyuk dengan makna tadi.
Kalau berbeza dengan berkecamuk. Tapi boleh saja. Tak nak zikir dengan suara yang satu, nak zikir masing-masing, ada yang laju, ada yang perlahan pun boleh. Amalan berzikir secara jahar dan berjamaah ini sabit berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dah selesai zikir berjamaah, jelas itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ayat suci Al-Quran. Sekarang ni isunya zikir nyaring. Suara tu nyaring kuat. Boleh ke macam tu? Bukan ke kalau zikir kita kena pelan-pelan je. Okey. Jadi tengok, nak tahu hukum, tengok kepada dalil. Dan dalil ini adalah hadis yang sahih. Ya, makna dari segi periwayatan tu, itu kemungkinan besar memang daripada Nabi SAW, tak diragukan. Dan sahih, berarti straight to the point. Ada setengah hadis sahih, tapi makna dia tak sahih. Ulama nak kena gali, nak kena, ada kadang-kadang khilaf. Ada ulama kata, oh maksud hadis ni begini. Ada ulama lain kata, tak, maksud hadis ni begini. Hadis kan sahih, hadis sahih, tapi makna tak sahih. Makna tu tak jelas. Bila tak jelas tu, kemungkinan berlaku khilaf tu tinggi. Tetapi hadis yang ini, yang berkaitan tentang masalah zikir nyaring, sudahlah sahih, sahih lagi, jelas, straight to the point. Kita lihat hadisnya. Sabda kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, raf'us sauti bizikri, menyaringkan suara untuk melakukan zikir. Bila tu? Hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika orang ramai selesai melakukan salat fardu. Kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata apa lagi? Masih nak kata bid'ah. Sebab itu ulama Arab Saudi, saya baca fatwa, tak tahulah yang Malaysia ni lebih pandai pada yang Arab Saudi ke macam mana. Yang duk larang zikir nyaring. Sama ada Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Ibn Baz, salah seorang daripada dua tokoh ulama Arab Saudi ini, dia mengatakan sesiapa yang mengatakan bahawa zikir nyaring itu bukan sunnah, maka orang itu tidak faham sunnah. Kerana hadis yang jelas. Tak tahu yang di Malaysia ni dia ikut mana. Kalau ikut ulama-ulama kita tanah air, tak ada masalah zikir nyaring. Kalau ikut ulama di Saudi juga, dia katakan zikir nyaring itu adalah sunnah. Yang diikut siapa? Wallahu a'lam. Tapi kata dia, bukankah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan zikir nyaring itu untuk tujuan mengajar, supaya orang yang tak tahu zikir, nanti bila dia dengar, dia boleh belajar. Mula-mula tak pandai baca ayat kursi, tapi dengar imam baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lepas sehari lepas sehari, lama-lama dia pun pandai. Tapi kalau dah pandai, zikir pelan-pelan cukuplah. Ini adalah ijtihad tafsiran al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang tidak mengharamkan zikir nyaring. Bukan Imam Syafi'i kata tak boleh zikir nyaring, cuma Imam Syafi'i kata rasional zikir nyaring tu nak ajar kepada orang. Tapi kalau dah masing-masing dah pandai, tak perlu nyaring lah, tak perlu, bukan haram nyaring. Baik. Tapi nanti kan mengganggu orang solat, orang masbuk kan ada. Di situ ada pertimbangan, betul ya. Kalau nyaringnya itu nyaring yang tidak sampai mengganggu orang yang sedang solat. Kerana cerita mengganggu orang sedang solat ini bukan hanya zikir, bahkan baca Al-Quran juga tidak boleh nyaring sampai ganggu. Bukan tak boleh baca Quran, bukan tak boleh nyaring baca Quran, tapi tak boleh mengganggu orang solat tadi. Bahkan juga orang yang tidur di masjid, jangan sampai mengganggu dia. Jadi agak-agak ya, yang jadi imam dia kena faham bahawa zaman sekarang ada alat namanya mikrofon. Jadi kalau tak terlampau nyaring pun, dengan bantuan mikrofon sudah nyaring. Tapi kalau sangat nyaring dicampur dengan mikrofon, itu boleh sampai ganggu orang solat. Jangan sampai dia sepatutnya baca tahiyat, dia bantai baca Fatihah ikut imam. Imam tengah zikir baca Fatihah, makmum masbuk sepatut baca tahiyat, dia terikut dia baca Fatihah kerana nyaring sangat. Yang itu memang betul ya. Nyaring-nyaringnya zikir itu tidak sampai mengganggu orang yang masbuk, orang yang solat, orang yang tidur. Tapi secara umum, kebanyakan yang nyaring di tempat kita ni adalah sederhana. Mana orang yang solat dia solat, orang yang zikir pun dia zikir, tidak mengganggu.
Tapi kalau takdir lah ada yang terlampau nyaring, campur lagi dengan mikrofon, itu kena diingatkan lah imam, kalau dah ada masbuk, ada apa ni, perlahankan sikit. Mikrofon kita pun bagus, nanti terlampau nyaring ganggu dia. Tapi secara umum zikir nyaring adalah sunnah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas memberitahu, saya tahu kalau orang dah selesai solat, iaitu dengan mereka tu berzikir. Sayyidina Abdullah bin Abbas kan kanak-kanak lagi masa tu, budak-budak. Jadi dia tahulah orang dewasa dah habis solat, kan dengar tu dah boleh zikir dah tu. Mana boleh dengar sampai keluar masjid. Pendapat ulama tentang riwayat daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang melarang orang berzikir secara nyaring di masjid. Orang yang kata tak setuju zikir nyaring, dia kata sahabat Nabi larang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bila nampak orang zikir kuat dalam masjid, dia larang. Jadi tandanya tak boleh. Pertama, kita kena ingat apa yang diijtihadkan oleh sahabat Nabi masih lagi tidak sama level dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Itu kalau kita takdirkan memang benar berlaku begitu. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menerangkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra tentang yang dikatakan Ibn Mas'ud melarang ini. Wa amma ma nukila an Ibni Mas'udin annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'ina hatta akhrajahum minal masjidi falam yasih anhu bal lam yarid. Adapun apa yang dinakalkan, kononnya Ibn Mas'ud apabila melihat satu kumpulan bertahlil dengan suara yang tinggi dalam masjid, lalu dia berkata, tidaklah aku lihat kamu ni melainkan kamu ni adalah ahli bid'ah, orang yang buat bid'ah, sehinggalah dia menghalau mereka keluar dari masjid. Maka riwayat ini tidak sahih daripada beliau, bahkan tidak walid pun. Ini bukan riwayat yang sebenar. Oleh sebab itu Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi ke Ubay, daripada Abi Wa'il, bahawa yang mendakwa kononnya Abdullah di sini merujuk pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dulu dia pernah melarang orang berzikir. Dia kata tak betul, tak kena. Ma jalastu Abdullahi majlisan qattun illa zakarallaha fihi. Aku tak pernah duduk sekali satu majlis dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecuali pasti dia akan berzikir dalam majlis tu. Jadi tak kena, riwayat tu dah tak sahih, riwayat yang tak betul, bercanggah pula dengan karakter Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang suka berzikir dalam mana-mana majlis yang beliau duduk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Intaha. Ini penerangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Rumusan riwayat yang mengatakan Sayyidina bin Mas'ud melarang itu adalah tidak benar daripada beliau. Dan jika dikatakan melarang, itu tidak kena dengan karakter Sayyidina bin Mas'ud. Abu Wa'il mengatakan beliau sendiri sentiasa duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan pasti ada zikrullah dilantunkan, bukannya dilarang. Selesai bab zikir berjamaah. Dalil daripada Quran hadis menunjukkan zikir berjamaah ini satu perkara yang masyru', yang dituntut. Dan demikian zikir nyaring bukan bid'ah, bahkan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selesai. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi pada topik seterusnya? Baik, kalau tak ada, tajuk seterusnya adalah menggerakkan badan ketika berzikir. Boleh ke ketika kita berzikir gerak badan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, soalan. Bolehkah menggerakkan badan ketika berzikir? Umpamanya menggerakkan badan atau kepala ke kiri dan ke kanan. Jawapan boleh, tidak dilarang dalam agama. Kerana secara umum Al-Quran memuji apa keadaan pun orang itu berzikir. Allazina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah puji mereka yang berzikir kepada Allah hal keadaan berdiri, hal keadaan duduk, bahkan hal keadaan di atas lambung mereka, yakni berbaring. Dalam setengah kitab tafsir disebutkan ai fi kulli halin, pada setiap keadaan dituntut kita berzikir. Jadi tak masalah. Cuma bila kita gerakkan badan dalam keadaan duduk tak nampak pelik sangat. Biasalah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuba berdiri, tuan-tuan cuba buat. Kat rumah lah, jangan kat sini. Kan orang warakam pula, viral pula dalam Facebook. Cuba buat kat rumah sambil berdiri sambil la ilaha illallah, nampak macam menari. Itu yang dipanggil zikir menari. Itu yang ulama kata boleh. Bukan hampir menari ronggeng sambil berzikir, breakdown sambil berzikir. Itu dah main-main dengan agama. Ada pula nari makyong dan sebagainya dengan berzikir. Itu dah bercampur aduk agama dengan main-main, dengan hiburan. Bukan begitu. Yang dimaksudkan zikir menari tadi adalah zikir bergerakkan badan ketika berdiri, nampak macam menari. Yang itu dibolehkan. Tapi kalau betul-betul menari tambah menari orang Melayu lagi, menari orang Melayu ni banyak yang lemah gemalai, itu dilarang orang lelaki menari macam itu. Kalau Arab dia nari dia kasar ya, menari perang, tarian perang. Baik. Mana lagi sandaran daripada Abu Nuaim rahimahullah taala, beliau meriwayatkan daripada Fudail bin Iyad rahmatullah alaih bahawa beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayalu kama tatamayalu syajaratu birrihil asifi ila amamin summa taraja'a ila wara'in. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mereka berzikir kepada Allah, tamayalu, bergoyang-goyang badan mereka. Macam mana bergoyang tu? Umpama bergoyangnya pohonan ketika ditiup oleh angin yang kencang. Boleh bayang? Pada hari yang angin kencang, macam mana pohon bergoyang? Macam mana sahabat bergoyang macam itu? Ila amamin summa taraja'a ila wara'in. Mereka berzikir, bergerak ke depan dan ke belakang. Misalnya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya begitu. Pergerakan itu ke depan ke belakang. Di dalam kitab Al-Masu'ah Al-Yusufiyah fi bayan adillatis sufiyah, untuk orang yang ragu-ragu tentang amalan-amalan tasawuf, dia boleh rujuk pada kitab ini. Al-Mawsu'ah ni maksudnya apa? Ensiklopedia ya. Nisbah kepada pengarang dia iaitu Syekh Yusuf pada menerangkan dalil-dalil ahli sufi. Ahli sufi bab macam ni apa dalil? Ahli sufi zikir macam ni apa dalil? Ahli sufi bergerakkan badan ketika berzikir apa dalil? Kalau yang nak tahu dalil, boleh rujuk pada Mawsu'ah ini. Untuk isu ini saja beliau menyenaraikan 9 hadis yang menunjukkan boleh menggerak-gerakkan badan ketika berzikir. Pendapat ulama dalam kitab At-Taratibul Idariyah, Al-Alamah Abdul Hayy Al-Qattani rahimahullah ta'ala berkata, ghayatul luksi indal qaum, kemuncak daripada apa yang dikatakan menari di sisi ahli sufi. Ni ahli sufi apa ni? Menari-nari, bukan menari macam kamu bayangkan di disko apa semua tu. Itu hukumnya haram ya? Ataupun makruh. Tengoklah kalau sendiri-sendiri ataupun di khalayak ramai atau bercampur laki perempuan atau tak tentu aurat, dia ada perinciannya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah berzikir ketika berdiri. Yang dikatakan zikir menari di sisi ahli sufi itu adalah pergerakan badan mereka ketika mereka zikir dalam keadaan berdiri. Yang ini masyru'u binafsil Quranil Karim. Ini adalah satu perkara yang dibenarkan oleh syarak berdasarkan nas Al-Quran yang kita baca tadi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ila akhiril ayah. Adapun bergerak-gerak, bergetar-getar badan itu dinakalkan daripada perbuatan sahabat sendiri. Jadi kadang-kadang bila orang rakam, orang zikir bergerak-gerak badan ni, dia kata ni ajaran sesat. Jangan mudah sangat menyesatkan orang. Sedangkan amalan itu ada sandaran daripada Quran hadis. Tak biasa cerita lain. Benda yang kita tak biasa lihat tak mestinya haram. Misalnya cium kaki dalam mazhab kita sunat. Tapi bukan semua orang. Orang yang mulia seperti ulama, seperti ibu bapa, cium kaki orang tu sebab dia kaya, makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram sebab menghinakan diri untuk tujuan dunia.
Tapi kalau kita cium kaki kan pelik, walaupun ulama, sebab tak biasa. Walaupun mak ayah sendiri, melainkan kat rumah mungkinlah tak ada pelik apa kan. Mak rasa saya nak cium kaki mak sekali sebagai tanda terima kasih mak jaga saya, boleh je. Tapi cuba buat di depan khayal ramai, ada hamba Allah rakam pula, tak pasal-pasal. Dia kata orang ni apa ni, taksub ke, sembah mak ke apa, wallahualam. Tidak begitu ya. Tak biasa cerita lain. Hukum ada dalil yang menunjukkan perkara ini boleh dan dilakukan oleh para sahabat apabila mereka berzikir akan Allah Ta'ala, badan mereka itu bergoyang sebagaimana bergoyangnya pohonan dengan ditiup oleh angin yang kencang ke depan kemudian ke belakang, begitu. Kadang-kadang kita tak sedar baca Quran bergoyang. Kesan tak? Ramadan nanti banyak orang baca Quran goyang. Mana dalil goyang? Bukan masalah dalil, masalah dia menghayati. Itu belum yang dengar lagu Piramli lagi goyang. Ya, yang dengar lagu-lagu ni tak sedar kaki goyang ya. Ustaz pun syok dengar lagu goyang, menghayati. Jadi ini perkara yang tidak dilarang, bahkan di kalangan ulama ramai yang membenarkannya. Saya baca laju-laju, nak masuk waktu dah. Al-Imam As-Sa'id Kabir Ahmad Al-Rifai, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Imam Khalid Al-Ramli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnul Jauzi, Imam Nawawi, Imam As-Safarini, Imam Sayyid Abu Madian, Syekh As-Sanusi, Alamah Al-Katani, Ibnul Layyid At-Tajibi, Al-Alamah Ibn Abidin, Syekh Abu Ghani An-Nablusi, Syekh Muhammad Sa'id Al-Burhani dan lain-lain rahmatullah alaihim ajma'in, termasuk ulama yang membenarkan menggerakkan badan ketika berzikir. Next, insya-Allah di muka surat 211, apa hukum membaca Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis tertentu? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhillatil ma'siyati ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.